sekarang ini kita nak bercakap mengenai bajet pembukaan cuti sekolah nanti dan juga bajet untuk hari raya. Sebelum raya kita ada bulan Ramadan. Dan bersama kami di studio pada hari ini adalah Encik Syamsuddin Kadir, seorang perundi kewangan yang saya kira tak perlu lagi untuk diperkenalkan kepada penonton-penonton di luar sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Hari ini serba kuning. Ya. Dia sesuai dengan hari ini kan. Okey, Cik Syamsuddin, kalau kita nak mulakan untuk hari ini, kita nak buat perancangan untuk bajet kembali ke sekolah dan juga mungkin persediaan untuk kita menyambut Ramadan dan juga Aidilfitri nanti. Bagaimana sebenarnya secara generalnya kalau kita boleh membuka topik perbincangan kita hari ini? Okey, saya rasa kita kena pilih bajet. Maksudnya bila nak buat bajet tu kita nak based on what? Jimat ke? Kita nak based on tak ada pembaziran ke? Biar ada benda tu satu. Okey. Kita mulakan dengan tak ada pembaziran dulu. Ya. Kalau tak ada pembaziran ni kita kena tengok macam contoh baju sekolah, right? Baju sekolah anak kita tu elok lagi tak? Kan ada setengah memang dah kita tengok pun memang taklah. Kalau sebenarnya mood nak pakai baju baru ni 1 Januari ataupun minggu pertama tu. Betul. Bulan 3 orang tak rasa apa. Itu kelebihan sikitlah. Biasanya ibu bapa risau minggu pertama kalau tak beli yang baru, anak kawan ejek lah. Kawan ejek. Saya rasa bulan 3 ni mungkin tak berapa lah. Cuma jadi apabila tak nak membazir, sama ada digabungkan. Contohnya tengok baju, contoh dia ada 2-3 pasang. Yang mana yang okey, kita tepi dan tambah yang baru, mungkin selai atau 2 lagi. Okey. Itu maknanya bajet kita tahun ni tak nak membazir. Bukan isu tak ada duit. Isu tak nak membazir. Kasut ke kita tanya dia. Macam saya kalau dulu saya tengok anak saya kecil, dia akan nak yang baru. Kalau yang besar, sebab saya buat win-win. Sebab dulu kerja kan, kalau orang tinggal di hotel, kalau tinggal kat rumah saudara dia kan jadi murah. Jadi saya tanya, okey, nak kasut baru ke? Kalau pakai kasut lama ada duit dapat sikit. Okey, bagus juga. Tapi duit tu mungkin separuh daripada harga kasut baru lah. So yang besar tu dia akan jaga pakaian dia elok, saya tak payahlah ya. Supaya dia nak duit cash. Sebenarnya kita ajar juga anak-anak kita untuk jaga barang-barang mereka dengan baik. Betul, sebab kasut tu sebenarnya boleh tahan lama mana tak, bergantung kepada inisiatif sebenarnya. Bila kita cakap ada inisiatif, dia jaga baik-baik terus. Kalau kita cakap, pastikan hujung tahun rosak kasut. Betul. Tapi ini merujuk kepada macam mana untuk kita untuk mengelakkan membazir. Membazir. Sebab kadang-kadang benda yang bajet kita lagi disebabkan membazir je. Macam beg sekolah kadang-kadang boleh guna. Bukannya beg sekolah cukup setahun memang dia akan rosak. Tapi ada beg memang kualiti dia memang rosak. Dan ketiga, cara penjagaan tu. Jadi saya tengok anak saya pun ada yang pandai jaga, yang kurang. Di sini kita tengok bukan isu kualiti ke, isu penjagaan dia. Kan balik kan ada setengah campak je, ada setengah letak properly. Betul. Jadi kalau tak nak membazir, kita tengok benda yang boleh pakai, kita pakai balik. Macam pencil case. Takkan pensel memang semakin lama jadi pendek. Betul. Tak tahulah kalau pensel case tu jadi kecuali kita makan. Jadi kecut Jadi benda yang boleh guna. Tak not necessary kita tukar sekarang. Mungkin kalau let's say bajet kita kurang, kita discuss dengan anak kita, mungkin bulan depan tukar ni. Okey, ni kita maknanya nak buka ni sebab combine dengan raya ni kali pertama tu rasa dalam sejarah. Dulu bulan 1 untuk habis duit kerana buka sekolah, lepas tu bulan 4 bulan 5 kan raya. Sekarang ni 2 dalam 1. Bagi saya banyak benda yang akan tak cukup. Okey, itu sedikit daripada Cik Syamsuddin. Sebenarnya Syamsuddin bukan kita 3 orang je. Sebenarnya kita bawakan 2 tetamu kita. Yang mana seorang ini adalah mantan hos Wanita Hari ini juga yang telah pun berada dalam talian. Mungkin kita nak tanya jugalah antara tips-tips seorang mempunyai 2 orang anak dan seorang lagi 6 orang anak. Okey, kita nak perkenalkan di talian ketika ini kita bersama dengan Nur Azura Azizul Azma. Assalamualaikum Zura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kita tak nampak tu? Tengah sibuk ke tu? Tengah sibuk lah juga ni. Tapi boleh cakap sikit lah. Okey, kita ambil masa sedikit lah. Kita nak kongsikan jugalah. Kalau kita bercakap dengan ibu-ibu ni, sebenarnya ada stigma yang mana kalau buka sekolah baru je, kena ada kasut baru, baju baru, beg baru. Anak-anak tak kisah pun sebenarnya. Tapi ibu-ibu ni, ini sebenarnya memang kebiasaan ke ataupun bagaimana sebenarnya, Zura? Okey, kalau saya lah saya mempunyai 2 orang cahaya mata. Seorang di sekolah menengah, seorang lagi masih lagi bersekolah tadika. Jadi kalau saya sendiri untuk abangnya, memang kita tahu bahawa abang ni kalau kita tengok mungkin pakaiannya masih boleh diguna pakai lagi, ataupun baju ataupun seluar ni masih elok digunakan, mungkin kita tambahlah dengan 1 atau 2 helai saja. Tapi kalau masih yang boleh digunakan, apa kata kita gunakan. Di zaman orang kata ekonomi yang penuh mencabar sekarang ni, kalau mana yang boleh kita jimat, kita berjimat. Untuk anak-anak, bagi saya lah, untuk yang kalau kita nak beli baru, beli benda baharu, mungkin kita nak tambah untuk bagi motivasi ialah contohnya alat
peralatan, alat stationery, alat untuk menulis dan sebagainya, mungkin untuk menambahkan sedikit mood untuk masuk ke sekolah ataupun sesi persekolahan baharu. Yang lain-lain kalau masih lagi boleh diguna pakai, masih lagi elok. Kalau rasanya masih elok, apa kata kita teruskan ataupun tambah 1-2 helai sajalah. Contohnya macam abang ni masuk sekolah menengah kan. Jadi kita tahu budak-budak sekolah menengah ni kadang-kadang lain pula. Bajunya mungkin dia makin membesar dan sebagainya. Mungkin kita beli selai 2 yang ni. Kalau masih elok, boleh lagi pakai, kita pakai. Kalau kasut masih lagi elok, sekarang ni anak-anak kita pakai kasut warna hitam. Kalau zaman kita dulu, kasut sekolah warna putih kan. Dah lebam dah, dah lusuh dah. Jadi boleh pakai, kita pakailah. Sebab apa? Kita tahu ya, menjadi wanita mak-mak ni, kita tahu bahawa untuk sesi persekolahan dah berubah. Kita dah tahu sesi persekolahan dah berubah. Bulan 3, sesi persekolahan baru. Nak-nak pula tahun ni, sesi persekolahan yang untuk persekolahan baru termasuk pula dengan hari raya yang bakal menjelma tak lama lagi kan. Jadi tugas kita lah sebagai Menteri Kewangan di rumah perlu tahu yang mana kita kena beli dulu ataupun macam mana. Kita kena ada bajet daripada tahun lepas lagi sebenarnya. Dari tahun lepas lagi kita dah tahu benda tu. Azura, kita nak tanya macam kita sekarang ni kan, kita hidup selalu sangat untuk kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang lain ada baju baru, kita nak beli baju baru. Orang lain beli kapet baru, kita nak beli kapet baru. Perlu ke kita ni ikut trend? Kita sebenarnya hidup ni, Syira dan juga Fatin ni, hidup kenalah ukur baju di badan sendiri. Kalau kita tengok orang lain ada perabot baru, kalau orang lain ada kereta baru untuk musim-musim perayaan ni kan, tiba-tiba nak tukar baru. Kalau kita tak ada bajet, tak perlu sebenarnya. Tak perlu itu, tak perlu ini. Kenapa? Kerana kalau boleh jimat di zaman sekarang ni, kalau boleh jimatlah. Kalau langsir tu misalnya nak hari raya kan, lalu orang dengar je orang ni tukar langsir, kita pula tukar langsir. Tapi apa kata kalau kita tengok masih lagi elok, boleh dipakai lagi. Dan kalau boleh, kalau mungkin ada yang 2-3 tahun sebelum ni kita tak guna, kita gunakan balik saja. Jangan ada istilah untuk rasa kita perlu bersaing dengan orang lain. Tak perlu ya. Sebenarnya hidup ni bukanlah satu persaingan yang sengit. Sebenarnya kita sebenarnya perlu tahu ukur baju di badan sendiri, di mana kalau kita ada bajet yang terlebih, tak mengapa. Tapi kalau bajet kita tu ngam-ngam untuk anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, kalau boleh dipotong, potonglah. Itu lebih utama lah sebenarnya. Betul. Saya rasa lebih eloklah kita bersikap orang kata sederhana dan juga realistik kan sebenarnya. Saya setuju juga. Sebab apa? Kalau kita belajar apa yang berlaku masa pandemik COVID-19 kan, kita akan lebih berjimat lah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Azura atas perkongsian. Itu tips-tips yang berguna jugalah untuk kita para ibu ni kan. Terima kasih Azura. Sama-sama. Thank you Fatin dan Syira. Sama-sama. Okey, itu Cik Samsudin. Mungkin Azura mengkongsikan yang mana apa yang beliau lakukan dalam keluarga, mungkin Menteri Kewangan kan? Ya, betul. Tapi sebenarnya kan kalau kita tengok, kalau berkenaan dengan kembali ke sekolah ni, bukan kita melihat kepada baju sekolah, beg sekolah aja. Sebenarnya bila kita dah kembali ke sekolah tu macam-macam dengan buku latihannya, buku rujukan dan sebagainya. Termasuk dengan yuran PIBG. Dan macam mana sebenarnya peranan siapa yang perlu dalam keluarga ini ataupun nak memahamkan anak-anak? Kadang-kadang anak-anak ni mereka nak yang serba baru. Katanya kalau tak baru ni tak ada semangat baru. Ya, bagaimana sebenarnya peranan ibu? Sebagus mula-mula kita tanya dia dulu. Sebab kita nak tahu apa yang dalam kepala dia. Kan kalau boleh panggil semua bersama. Sebab kan kita ada yang sekolah menengah, sekolah rendah. Bila kita tanya dalam keadaan serentak, nanti abang-abang akan cerita, tak payahlah beli. Kan sekolah rendah dia akan suka beg yang ada logo tertentu lah, ataupun gambar wanita. Ini ikut trend kan ni? Dia akan ikut trend. Tapi abang dia akan cakap, tak payah. Dulu dia pun macam tu. Lama-lama malu nak bawa sekolah beg yang ada... kan ada gambar-gambar setengah tu. Okey, jadi daripada keadaan ni apabila abang dia cakap, dia akan jadi kurang sikit. Kalau tidak, dia akan learn from mistake balik. Nak dia tak ada. Jadi bila abang tu kata nak pakai kasut lama, tapi dapat duit, dia nak kasut baru. Tapi cuma tahun tu dia beli, tapi tahun depan nampak dia pakai kasut tu lagi lama tahan. Dan tambah sekali kasut hitam bagi saya boleh pakai tu memang boleh setahun lebih pun boleh. Betul. Bukan maksudnya kita kena tunggu sampai 2 tahun. Jadi kurangnya bajet kita ni, sebab nak guna gaji bulan Februari 1, bulan Mac saya rasa tak boleh dah. Sebab bulan Mac mungkin raya punya dah orang guna. So bulan ni je. Jadi bagi saya beli yang mana perlu dulu. Dan mungkin kita akan tambah yang mana yang kita nampak boleh tahan lagi 2-3 bulan, baru kita beli. Maksudnya kalau kasut pun jangan beli 2 pasang terus sekarang. Bukan nak pakai dua-dua, right?
Betul. Kalau tengok atas, kalau dia pakai hari ni pakai esok ni, lainlah sebab kasut putih betul macam tu. Kalau kasut hitam ni saya rasa sama tak je ada masalah sangat. ya, tak ada. Jadi beli satu je dulu. Kalau Alex kalau tak WhatsApp tak payah beli lagi. Beli yang fokus pada ni. Baju bagi saya mesti adalah sekurang-kurangnya sehelai yang baru. Sebab jadi hari first maksudnya day, dia pakai alat tulis macam tadi saya setuju sebab alat tulis satu dia beri semangat lah. Jadi tengok apa yang tak bawa dia je, dia tanya apa yang dia nak. Okey, jadi maknanya kita boleh beli secara berperingkat, jadi kita punya kewangan tu lebih terkawal lah. Okey, baik. Kita nak dengar juga apa kata pandangan orang ramai mengenai perkara ini, bajet buka sekolah dan juga bajet raya. Jom. Memandangkan ekonomi kan sekarang semua mahal. Bila dah mahal tu, maknanya kita kena jimat lah. Jadi maksudnya macam yang tahun lepas kan ada baju-baju kita dah beli, lepas tu tak dapat raya kan. Maknanya baju tu kita boleh pakai kalau tak seingkat lah kan. Tapi biasanya kalau setahun tu macam sisa dia tak banyak pun, seingkat. Maknanya tak wajib lah beli. Elok ke kita berjimat cermat lah. Dan gunakan apa yang ada untuk buat sementara waktu. Dan apabila kita rasa kekangan ekonomi kita dah pulih besok, barulah kita cari yang terbaik lagi. Saya selalu ingatkan keluarga saya lah, ahli keluarga saya, anak-anak saya, isteri saya, supaya kita berjimat cermat lah. Dan kita tak tahu lagi akan datang macam mana ekonomi kita. So lebih baik kita beringat lah. Biasa kita boleh kata wajib lah. Biasanya kalau macam kita niat macam nak pakai baju lama, nanti last minute mesti akan tetap beli baju baru. Dia macam feel. Perasaan kita nak raya tu mesti kita nak baju baru lah. Biasanya saya akan baju raya satu je. Mungkin kita ni sepanjang tahun kita akan ada baju baru yang lain. So macam raya kedua pakai baju yang dah ada, raya ketiga pakai baju yang dah ada, okey, tak ada masalah. Pada saya wajiblah sebab itu satu perayaan yang setahun sekali kita sambut. Lepas tu bila you pakai baju tu, you feel macam sangat-sangat hari raya tau. Kalau macam hari-hari biasa, you pergi beli baju raya, baju baru, tapi feel dia are different. So raya mesti ada baju raya. Okey, ada yang cakap memerlu ataupun it's a must lah kalau kita nak ada hari raya pertama tu kena ada baju raya. Ada yang cakap baju raya boleh pakai lagi, pakailah. Selalunya raya ni lebih kepada anak-anak kita kan. Kita macam tak kisahlah sebab baju-baju yang pergi kenduri semua tu ada lagi boleh gunakan. Okey, selain kita bersama dengan Cik Samsudin, kita bawakan juga seorang lagi tetamu kita di dalam talian. Kita nak bersama dengan Puan Fiza Kamal. Beliau merupakan seorang suri rumah dan mempunyai 6 orang cahaya mata. Assalamualaikum Puan Fiza. Waalaikumsalam. Itu dia. Okey, Puan Fiza di mana tu? Saya dekat rumah ni, tengah ready untuk shift ambil anak sekolah lah balik nanti. Okey. Yalah kan. Dan okey, kalau kita boleh ambil masa sedikitlah. Kita bercakap mengenai bagaimana sebenarnya perancangan keuangan kita. Kita nak berdepan dengan anak-anak nak masuk sekolah. Kita nak juga orang kata buat persediaan, kita nak menyambut Ramadan dan juga Aidilfitri nanti. Untuk Puan Fiza sendiri, bagaimana sebenarnya untuk 6 orang anak tu bukan mudah? Betul, memang. Tapi ialah rezeki kan. InsyaAllah. Okey, masa saya kita dah mula buat perancangan ni sejak Disember tahun lepas lagi. Dah susun perbelanjaan sebab suami saya kerja sebagai driver lori. Jadi masa Disember hari tu dia kebetulanlah rezeki banyak job, banyak dapat. Alhamdulillah. Jadi duit-duit yang lebihan tu kami suami isteri dah simpan untuk perbelanjaan yang lebih diperlukan macam inilah. Bila kita dapat serentak pula sekolah dengan raya kan. Jadi kami dah awal-awal susun perbelanjaan supaya tidaklah boros. Okey, baik Puan Fiza. Puan Fiza ada 6 orang anak, betul? Saya nak tanya sikit, adakah setiap anak ini ada peruntukan masing-masing? Mungkin abang diperuntukkan RM300, adik RM300 dan sebagainya. Okey, saya tidaklah meletakkan fix peruntukan sebab kita bergantung pada keperluan. Maksudnya macam yang sulung tu sebabkan dia masuk tingkatan 1, jadi dia memang perlulah baju set baru. Jadi kat dia lah terlebih sikitlah peruntukan berbanding adik-adik. Adik-adik gunakanlah balik apa yang ada, dan ada juga yang
barang-barang baju pre-love kan. Jadi kami anak-anak memang okey je pakai baju pre-love, tak kisah, janji boleh digunakan. Especially kalau macam kasut sekolah, baju sekolah, sekolah sebab anak-anak cepat membesar. Okey. Jadi kalau setiap tahun nak beli pun parah jugalah. Saya boleh kata relatekan lah. 6 orang anak saya pun ada 6 adik-beradik juga. Kalau dulu mak saya, kakak saya dekat-dekat, mak saya jahit tau baju. Jadi yang ini pakai baju yang ini, pakai baju yang ini. Dia dah jimat banyak kat situ, Cik Samsudin. Okey, kita nak tanya juga Puan Fiza, bagaimana sebenarnya kalau kita melihat perancangan keuangan untuk raya dan juga kembali ke sekolah ni, sebenarnya kita boleh mendidik juga anak-anak untuk tidak membazir. Pendapat Puan Fiza sendiri? Betul sangat. Tambahan sekarang anak-anak membesar kan, jadi diorang saya ajar untuk berbelanja kepada yang perlu sahaja, betul-betul keperluan. Yang mana yang kita boleh hold atau kita boleh sabar sikit, kita sabar. InsyaAllah ada rezeki lebih baru kita beli. Jangan terburu-buru, jangan bila nak. Jadi anak-anak pun dia dah faham, dia pun tengok macam mana saya walaupun juru rumah, tapi saya pun usaha juga untuk tambah pendapatan, buat dropship online apa semua yang mampulah, mampu di rumah ni sambil uruskan anak-anak. Jadi alhamdulillah anak-anak saya faham. Untuk belanjaan rumah ni so far alhamdulillah cukuplah kami sekeluarga. Okey, saya seronoklah dengar perkongsian Puan Fiza sebenarnya. Sebab apa? Dalam kita merancang tu sebenarnya bukannya sebab kita tak ada duit ataupun kita nak orang kata ada orang kata didikan sedikit, penjimatan sedikit kan, untuk kita orang kata berikan ruang untuk perkara-perkara yang lebih penting, Syira. Betul, dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Puan Fiza Kamal atas perkongsian dan juga tips yang telah pun diberikan kepada kami di studio dan juga kepada penonton di luar sana. Puan Fiza seorang wanita yang hebat. Baiklah, kita bercerita mengenai bajet buka sekolah dan juga bajet raya, tak dilupakan. Kadang-kala kita berbelanja ini kita keluarkan sejumlah wang, kita ada peruntukan kita yang tersendiri. Saya nak tanya, adakah lebih baik untuk kita gunakan wang tunai yang mana kita nampak aliran duitnya banyaknya keluar Fatin, sehelai ataupun kita gunakan kad lebih baik untuk kita kawal diri kita sendiri? Dia ada pelbagai perspektif, tapi bagus soalan tu. Sebab kalau kita guna kad, orang kata sebab dapat poin kan. Sebenarnya kalau kita guna kad, kajian menunjukkan kita akan belanja 17% lebih banyak. Maknanya kalau kita beli dengan cash, kita akan guna RM1,000. Tapi kalau kita guna kad, kita akan belanja RM1,117. RM1,170. Maknanya ekstra lagi RM170 ekstra. Dan kalau kita senang je nak tengok bagi penonton boleh buat latihan ni. Kalau selama ni kita isi petrol guna kad, tak apalah kad sama ada hujung bulan kita bayar. Sekarang ni cuba hari ni atau esok cuba bayar cash dengan kalau boleh isi RM100. 2 keping 50 macam mana kita rasa. Lepas tu baru 2 hari lepas baru isi. Kita akan rasa benda tu. Kalau guna kad kita tak saya boleh ingat setuju dengan benda ni. Jadi nak beli baju anak, kalau nak try rasanya banyak, bagi cash. Kalau kad memang itu sebab sebenarnya kad disediakan dalam ekonomi untuk membuatkan orang rasa tak bersalah untuk berbelanja. Alamak, saya rasa bersalah. Sekarang ni kita bersalah. Sama tak troli disediakan dalam pasaraya, kenapa besar? Supaya orang akan rasa rendah diri kalau tak dipenuhkan dalam troli. Kalau di pasaraya ada 2 troli, ambil troli yang kecil. Itu semua psikologi dibuat untuk kita lebih berbelanja. Ini menarik sebenarnya kan, dalam tak sedar sebenarnya. Kita umpama dipukau. Yalah, apabila bayar betul. Bila guna kad kan kita tak tengok lah. Kita nak tengok proof ke tak je tu. Touch lah. Apa pun yang dibitkan. Ambil resit. Resit mengenai tak tengok mau berapa dah. Ini bahaya. Tersilap dia key in ke tak tengok. Tapi kalau cash itu, cuba tengok kita nak keluar. Berat rasa RM10 tak apalah. Berapa? Kita terasa. Jadi itu yang kita boleh buat. Dan tadi saya suka sebab bila Cik Puan tadi berkongsi suami dia walaupun driver lori pun dia boleh. Dia sebenarnya tak pengurusan je. Dia bukan isu banyak dapat duit. Saya ada pun yang dapat gaji RM25,000 dulu, tapi hutang kad kredit saja RM400,000. Lagi banyak. Bulan-bulan nak bayar hutang kad kredit RM20,000. Dia bukan gaji isu. Dulu kan orang ada kata pengurusan. Kalau gaji kecil pun saya jumpa banyak jutawan yang kerani. Tak tanpa ada rasuah ke apa tak ada. Kerani bila sebab khusus saya nampak kerani sebab dia berkira ialah berkira tak nak membazir. Macam baju kita kalau dah ada duit tak apalah, semua barulah. Tak ada korelasi. Kalau pakai baju baru anak tu akan jadi cemerlang.
Pagi tadi pun buka Facebook tengok seorang anak orang miskin je. Tapi resultnya cemerlang. Itulah dia kan. Sebenarnya bukan terletak kepada apa yang kita pakai, tapi apa pembawakan kita tu. Okey, ini sebenarnya daripada Zahid Paan. Terima kasih banyak-banyak siapa yang hantarkan komen-komen. Pasal bajet ke sekolah, guna pakaian dan kasut sekolah lama. Selagi elok dan boleh guna lagi, teruskan guna sehingga koyak dan rosak. Jimat perbelanjaan. Masa saya belajar di sekolah dulu, selagi pakaian dan kasut sekolah saya elok lagi, selagi tu saya dia ada sambungan di bawah tu. Simo. Simo di situ. Habis. Tapi itulah kan kita fahamlah yang mana ada orang kata pemikiran yang dia tak melihat kepada itu semangatnya, tapi dia melihat kepada apa yang dia ada untuk waktu-waktu kecemasan. Ini sebenarnya kita nak perbetulkan pemikiran masyarakat kita. Ibu bapa dengan anak macam tadi, kalau kita dah berjaya dapat anak kita yang macam tadi, memang duit kita akan jimat. Saya ada seorang anak perempuan, saya nombor 2. Memang nak bawa air yang RM16, RM14 dia tak nak. Membazir kata. Okey. Dia tak nak. Walaupun saya nak bayar, tak nak. Even saya nak beli telefon baru kat dia, yang nak bagi dia, boleh pakai lagi handphone lama. Macam mana boleh dapat macam tu? Tak, mungkin dari pendekatan apa nak kata pun susah sangat. Dia kena kita biasakan dia. Biasakan. Seorang dah menjadilah. Yang lain kan ada ramai lagi. Dia macam-macam lah. Tapi jadi bagi saya macam tadi, kalau dia dah ada prinsip, memang dia bagus. Even dia bekerja esok, dia takkan ada hutang. Dia akan ada duit lebih. Kalau orang macam sebab dia kan dah dia buat apa-apa aku beli mesti guna sampai hujung. Macam kita phone, tengok phone lah, tengok phone anak kita. Betul. Ada orang pakai sampai orang kata lenyai lah. Handphone tu ada orang dah keluar model baru dah ayah. Bila nak tukar? Dah ayah dia pun asyik tukar contoh. Dia anak ni kadang-kadang ikut ibu bapa aja. Jadi macam raya ke tanya anak. Tahun ni nak beli baju baru ke atau nak pakai sedia ada? Kalau kata tak payah pakai sedia ada, bagilah allowance sikit. Allowance ni hadiah untuk nak pakai. Siapa pakai lama dapat berapa? Yalah, macam kata ganjaran untuk Yes, mereka. kalau kan? baju tu 100, kalau nak pakai lama, okey ambil RM50. Saya tanya anak-anak yang mana. Bukan sebab kita nak membiasakan dia tak rasa malu. Betul. Dia sebenarnya lelaki saya rasa okey sikit. Perempuan ni sebab takutkan, ni macam baju raya tahun lepas sejak dia buka iPhone, samalah. Tu yang perempuan tak sanggup nak pakai baju lama hari raya. Wallahualam lah. Tapi lelaki tak kisah. Tapi sebenarnya kan yang kita berikan dia sedikit wang ataupun kita tanya dia ni, itu sebenarnya kita mengajar mereka mempunyai pilihan. Kan? Sama ada mereka nak membeli ataupun mereka nak menyimpan. Dia sendiri buat keputusan nak yang mana. Tak apa kalau contoh dia nak yang lama, dia dapat duit right. Tahun depan dia kata nak baru. Tak apa, tahun depan dia boleh buat pilihan lagi. Sebenarnya hidup kita ni banyak pilihan dan cuma mak ayah ni dia rasa kan sekolah baru mesti kena benda baru. Itu budaya. Kan budaya sebab kita bermula pada raya. Raya kan tengok mak ayah kita mesti beli yang baru. Betul right? Duit tak ada ke, meminjam ke apa ke, mesti yang baru. Sebenarnya tak ada. Kalau tak silap saya, hadis Nabi dia kata pakai yang terbaik. Buka almari kat kita tengok yang mana terbaik. Kecuali kita tengok tak ada yang terbaik, baru kita beli. Dan ada saya jumpa seorang keluarga yang saya sangat kagum sebab dia orang kahwin miskin. Tapi sebelum meninggal dia boleh bagi seorang anak satu bidang tanah. Dia beli baju anak perempuan dia labuh macam ni. So tahun pertama lipat, tahun kedua lipat, tahun ketiga baru just nice. Mana satu baju raya untuk 3 tahun. Tapi dia lepas pakai first day, petang mak dia ambil dah. Basuh simpan dalam almari. Yelah, kita pun nak basuh pinggan semua kan. Tapi 3 tahun tu yes. Tapi last sekali keluarga tu menjadi kaya lah bagi saya. Kalau boleh bagi hadiah sebidang tanah setiap seorang. The moment dia orang kahwin kan mak ayah ni tak ada langsung harta. Jadi saya nampak situ bukan kena gaji besar. Tak. Cara pengurusan kewangan itu. Didikan jangan membazir. Jangan membazir. Jangan membazir. Sebab kadang-kadang pun kalau beli baju raya yang over sangat, nak pergi kerja nak pakai baju tu rasa segan. Sekali tu je. Betul. Sekali tu je. Sama yang masa kita ada kes kahwin. Kahwin memang tak pakai dah baju tu. Okey, itu topik lain. InsyaAllah. Baik Fatih, izinkan saya untuk kongsikan satu lagi daripada rakan kita di Facebook. Assalamualaikum pengacara kesayangan WHI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bajet sekolah dan hari raya kira serentaklah kan, yang mampu okey, yang kurang mampu dan susah bajet raya ke laut. Utamakan bajet anak-anak ke sekolah. Baik, kita berbalik kepada topik kita. Kita buka sekolah, kita Ramadan dan kita hari raya. Yang mana sebenarnya paling penting untuk kita utamakan bajet kita? Kalau tengok betul-betul macam isu tadi lah, anak tu dia ada isu lah. Okey, kita tanya terus untuk raya nak baru kita tanya dua-dua terus serentak. Jangan tanya untuk sekolah ni je. Okey, sekarang ni untuk raya Alun nak baju baru ke macam mana ke, nak apa je tahun ni? Nak tudung baru ke nak? Jadi lepas kita tahu daripada keperluan anak kita, baru kita tengok bajet kita. Bagi saya itu sebab nak kata patut lebih raya, dia bergantung atas keluarga. Ada keluarga saya rasa mungkin keperluan raya dia akan lebih berbanding keperluan untuk buka sekolah.
Ada keluarga mungkin buka sekolah sebab ada setengah keluarga saya nampak dia tak bawa kisah pasal pakai baju baru apa semua. Betul. Jadi kita kena tengok keluarga kita, kena tanya. Kena tanya tu. Dan satu lagi sebelum saya lupa, ni peranan adik-beradik yang kadang-kadang adik kita anak 6 tadi. Kan? Contoh kan, adik kita driver lori, ada anak 6. Kita pula kerja bank ke whatever lah, eksekutif anak 2 orang je. Seorang je. Jadi kalau boleh peruntukkanlah untuk beli kasut ke sponsor untuk adik-beradik. Bawa dia orang ke kan? Contoh kita ada masa, jom nak sponsor 2 orang. Ditaja oleh angka. Ataupun oleh, saya rasa ini penting lah dalam keluarga. Sebab biasanya banyak yang adik-beradik tengok senang tapi adik dia susah je, tak dibantu. Jadi nak sedekah bagi saya itu salah satu benda untuk kita mengurangkan bebanan lah. Sebab tambah tahun ni puasa raya dengan sekolah tu dekat sama, jadi saya rasa peranan adik-beradiklah untuk tolong. Sebab kalau ikut betul-betul bajet tahun ni akan burst lah bagi saya. Untuk 2023. Memang burst. Bagi yang nak beraya, nak sambut buka sekolah dengan baju baru, dengan raya baju baru memang akan macam burst lah, tak cukup. Okey. Maksud ini peringatan ataupun kita kata sebagai dah nak dekat dah kan, kita nak buka sekolah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak menabung pun dah tak sempat sepatutnya tahun lepas. Tapi apa yang boleh kita buat adalah bijak berbelanja. Benda yang boleh guna tu kita guna dahulu, ataupun kita ukur baju di badan sendiri. Jangan ikut-ikut orang Syira kan, apa yang termampu untuk kita dan juga sisi keluarga kita. Betul tu Fatin, dan kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syamsuddin kerana sudi berkongsikan pelbagai tips kepada kami yang kami harapkan memberi manfaat kepada bukan saja ibu-ibu di luar sana tetapi juga kepada semua penonton, tak kisahlah yang hidup bujang ke ibu bapa dan sebagainya.